upah simpan 1,000 tiap-tiap tahun aku bayar kepada ni Aranu Yapim ni. Alright, Assalamualaikum. Selamat datang ke video kedua aku, misi mencari RM sejuta dalam masa 7 tahun. So hari tu aku dah buat video intro misi aku ni, maknanya misi keseluruhannya. Korang boleh check video tu. Untuk misi kedua ni, aku dah start misi aku dah. Okay, so walaupun misi ni agak kecil lah, agak kecil, tapi aku berjaya babe. Sebelum kita nak bebas kewangan ke, ataupun nak cari sejuta ke, ataupun nak mula invest, perkara penting yang kita perlu belajar, the first thing kita kena belajar ilmu manage kewangan, belajar ilmu investment. So aku dah tengok beberapa channel YouTube yang aku selalu tengok. Okay, dia ada sebut, seorang doktor ni dia ada sebut, sebelum kita nak bebas kewangan ataupun nak jadi kaya ni, syarat pertama yang kena buat ialah kita kena hapuskan dulu segala hutang jahat kita. Okay, hutang ada hutang baik, hutang jahat. Tu tak apalah, korang boleh cari sendiri, ataupun nanti dalam video akan datang aku akan terangkan. Topik kali ni ialah tentang hutang jahat yang aku buat. Okay, bila aku tahu je doktor tu kata kena hapuskan hutang jahat ni, so aku pun terus list downkan aku punya hutang-hutang, mana yang baik, mana yang jahat. Dan aku list down semua hutang jahat ni, dan aku pilih yang paling kecil harga dia. So hutang jahat aku yang paling kecil ialah hutang pajak gadai aku dekat Aranu Yapim. Jadi bila aku belajar tentang hutang jahat ni, aku sedar yang bahawa selama ni aku bodoh. Serius babe, aku bodoh gila buat manage kewangan. Aku pandai buat duit. Duit tu boleh lah aku jana, aku memang buat bisnes. So nak create duit tu aku okay, tak ada masalah. Tapi nak manage kewangan aku tu memang berterabur ke laut babe. So bila aku belajar je tentang hutang jahat ni, aku sedar bahawa diri aku ni sebenarnya bodoh. Serius babe, bodoh gila. So ni aku ceritakan lah. Sebelum aku nak ceritakan apa yang bodohnya tentang aku ni, kes aku tentang dengan pajak gadai emas ni, jom kita tengok aku pergi tebus emas aku dulu dekat Aranu Yapim. Okay, jom. Alright, okay, so aku dah decide untuk tebus emas aku hari ni. So ni surat dia. Jom kita pergi naik tengok. Aku rasa last kali kena bayar 500 lebih baki rasanya, tapi tak pasti lah. Dah naik, aku rasa naik sikit lah kot pasal upah simpanan. So jom kita naik, kita tengok. Alright geng, Alhamdulillah aku berjaya. Misi first aku, misi yang kecil channel ni, sejuta rahmat, aku berjaya untuk tembus balik emas aku. Ni dia emas dia, berat lebih kurang hampir 9 gram. Aku dah berjaya dapatkan balik ke tangan aku. Okay, so aku bersama Aryan ni. Aryan, dia jadi bodyguard aku hari ni. Kita pergi Aranu untuk tebus emas tadi. Okay, aku ada tanya beberapa soalan tadi dekat akak Yapim Aranu tadi, tentang cara dia kira upah simpan semua tu. Aku ada benda nak kalkulate sikit, dan aku akan share dengan korang kejap lagi. Okay, so jom aku nak balik dulu, kejap lagi kita sambung. Okay, settle dah. Aku dah berjaya tebus hutang jahat aku yang paling kecil. Dulu dia lagi kecil, sekarang dah naik sikit. Dulu 500 je patutnya, tapi dia jadi 700 aku kena bayar. So aku rugi duit kat situ babe. Okay, ni emas dia. Aku dah dapat dah gelantangan ni kat tangan aku. Okay, ni ada surat tebus dengan aku sembang dengan akak tu. Dia ada bagi kira-kira sikit tentang kes aku ni. So aku nak tahulah tentang mana bodohnya aku ni.
Sebelum tu, aku nak bagi tahu sebenarnya emas ni dah 5 tahun dekat Arahnu Yapin tu. 5 tahun aku dah pajak ni. Okey lah, aku bagi tahu basic lah. So, aku pajak sebenarnya masa aku nak pindah rumah ni. Maknanya masa tu aku perlukan duit. Benda tu tiba-tiba dapat offer rumah yang aku rasa berbaloi, dan aku terpaksa bayar duit pindah dengan SNP, bagai-bagai semua benda, bil air semua. So macam-macam lah. So aku terpaksa pajakkan emas aku. Ni asal dia dulu semua emas aku ni asalnya gold bar, tapi dah tukar jadi aksesori. Itu bab ni gold bar kepada aksesori ni nanti aku cerita dalam video lain. Tapi tak apalah, kembali kepada pajak gadai tu. Aku rasa memang bodoh. Aku 5 tahun aku pergi pajak benda ni, just bayar upah simpan je dekat Arahnu tu. Hutang aku bukan banyak. Kalau kes ni lah, harga dia sekarang 2,000. Tengok sekejap So harga semasa emas aku ni RM2,156. Harga semasa hari ni ialah 247 per gram. Okay, aku beli dulu 1,300, 1,400 je kot. Untung dah banyak dah. Tapi aku ni bodoh pergi pajak 5 tahun. So ni aku nak bagi tahu tentang mana yang aku bodoh ni. Nasib baik akak tu tak tahu, dia tak gelakkan aku. Kalau tidak, malu aku. Okay, aku tanya dia, upah simpan aku ni berapa sehari? Dengan berat hampir 9 gram ni. Berat dia 8.73 gram. So dia cakap, dia tulis harga semasa upah simpan untuk nilai berat ni ialah 64 sen sehari. Bersamaan di darat 365 hari, RM233.60 setahun. Setahun, babe. Kau bayangkanlah aku simpan emas ni 5 tahun. So 5 tahun aku dah bayar 1,000 lebih upah simpan saja. Padahal hutang aku tak banyak. Pasal bila aku dapat surat notis tentang tarikh tempoh pajak tu nak kena renew, so aku just bayar 3,400 kurangkan amount dia. Yang terbaru sebenarnya hutang emas aku ni rasanya 300 lebih, 400 lebih je. Nilai pinjaman pula, bukan upah simpan. Tapi pasal masuk upah simpan tu jadi 700 lebih. So itulah yang bodoh bertingkat-tingkat aku rasa ni. Okey, dalam 5 tahun ni memang aku confirm aku sebenarnya boleh bayar tebus emas aku ni. Tapi aku tak buat macam tu. Setakat 7,800 untuk tebus emas aku ni, dalam 5 tahun ni memang aku ada duit. Tapi aku tak buat. Tu masalah dia. Aku biar. Lalas 5 tahun aku bagi duit free kat orang. Aku menyesal dengan perbuatan aku. Aku memang rasa bodoh. Sebab tu aku cakap, bab manage kewangan aku ni ke laut. Tapi korang nak tahu tak satu benda yang lagi kelakar? Nah, satu aku dah tebus kan. Ni dah tebus. Sebenarnya aku ada 3 lagi surat pajak dekat Arahnu tu. Kau bayangkanlah. Dan berat dia lebih berat daripada ni. Ni paling kecil ni. Sebab tadi aku listkan yang paling sikit. So ada 3. Aku pajak 4 emas sebenarnya. 4 emas. Kau bayangkanlah, kalau ambil kira kalau berat dia sama lah. Berat dia sama dengan ni 9 gram ni, 233 upah simpan. Darab 4. Tak ke 1,000 lebih. Tak ke dekat 1,000 hampir 1,900 lebih. Setiap tahun aku bayar upah simpan sahaja. Upah simpan 1,000 tiap-tiap tahun aku bayar kepada ni Arahnu Yapin ni. Kau bayangkanlah nak dapat 1,000 dividen. Kalau aku invest kat tempat lain lah, dekat ASB contoh ambil invest kat tempat ASB, nak dapat dividen 1,000 tu, anggap macam tahun ni dividen ialah 5%. So kau kena simpan 20,000 dalam ASB selama setahun, baru kau dapat dividen 1,000 sebulan. 20,000. Tapi aku senang-senang je bagi 1,000 kat orang lain. Tak apalah.
So benda tu dah lepas, aku dah belajar silap aku nak move on. Misi aku untuk cari 1 juta dalam masa 7 tahun mesti diteruskan. Okay, so next aku akan cari duit untuk tabur semua emas aku, baru aku fikir benda lain. Okay, so doakan aku berjaya, jangan ulang apa yang aku silap. Kita jumpa dalam video akan datang. Bye bye, peace.